Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. What's up everybody? Anda sedang menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri. Yap, bersiaran secara langsung selama 1 jam ini, yang mana hari ini kita nak belajar bagi subjek sains komputer. Kepada pelajar-pelajar yang mengambil subjek sains komputer, sila setia bersama dengan kami selama 1 jam ini. Baik, pada anda semua, kita tahu kan kes semakin tinggi. Jadi saya nak minta sangat-sangat kepada anda semua sentiasa mematuhi segala SOP, seperti sentiasa mencuci tangan dengan kerap, sentiasa memakai pelitup muka dan juga menjaga jarak 1 meter. Baik, macam seperti yang mana saya katakan tadi, hari ini subjek yang kita nak belajar adalah subjek sains komputer. Dan cikgu ini, memang power. Datang daripada SMK Aminuddin Baki. Siapa tak kenal sekolah ini? Nak tahu siapakah cikgu ini? Jom tengok profil guru hari ini. Let's go! Semua orang boleh berjaya dan cemerlang. Itu yang kata daripada cikgu kita, motonya. Dan beliau ni berasal daripada orang Tepe, orang Perak, orang sekampung kan teman. Jadi tanpa membuang masa lagi, ini dia Cikgu Masyita. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat cikgu? Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik cikgu, kita nak bercakap sedikitlah kan mengenai subjek sains komputer ini. Kita tahu dah cikgu kan, dia dah bertukar format daripada betul. KBSM jadi KSSM. Katanya saya dapat komplain cikgu daripada pelajar-pelajar SMK Aminuddin Baki. Kata, Abang Akmal, kenapa subjek sains komputer ini makin senang Betul ke cikgu? Semakin senang ke atau semakin sukar cikgu? Senang kalau study. Ini adalah kata-kata tipikal daripada cikgu. Kalau kita study, insya-Allah boleh dapat jawab cikgu Ya, insya-Allah kalau dengan usaha boleh dapat. Ya, itu dia. Dan kalau kita nampak cikgu ni sebenarnya tegas tau. Saya tak boleh main-main dengan cikgu ni sangat. Okey cikgu, sebelum kita nak mulakan kelas kita pada hari ini, kami di Didik TV sentiasa melakukan protokol kesihatan. Jadi kita nak minta cikgu untuk kita melakukan sanitasi terlebih dahulu. Boleh cikgu? Okey, mari sini cikgu. Di sini dah. Kalau kita dapat lihat di sini ada hand sanitizer, jadi cikgu boleh gunakan terlebih dahulu. Okey, banyak cikgu pakai Sekarang kena jaga-jaga. Betul cikgu, kes pun dah semakin tinggi cikgu kan. Okey, dan kepada anda semua, ingat sentiasa dan kerap mencuci tangan, dan kami juga di sini sentiasa menjaga jarak 1 meter. Baik cikgu, kita dah tahu dah kan, tadi cikgu ada perkatakan bahawa kalau pelajar-pelajar ini buat ulang kaji, mereka semua dapat jawab. Tapi itu kata cikgu. Kita nak tahu juga apa kata pelajar-pelajar ini tentang subjek ini. Ada yang kata senang, ada yang kata susah sedikit. Jom kita tengok pandangan pelajar dan sekaligus kita akan berhenti berehat. Let's go. Didik TV KPM. Saya telah mengikuti PDPR dan semua program anjuran sekolah sebagai persediaan untuk menghadapi peperiksaan SPM termasuk sains komputer. PDPR amat penting kerana guru-guru akan berikan tip-tip belajar dan teknik menjawab soalan. Kami amat bertuah kerana mempunyai pengetua, penolong-penolong kanan dan guru-guru sekolah yang penuh dedikasi dan cukup prihatin atas pembelajaran kami. Meskipun dunia luar sibuk bergelut dengan virus COVID-19, namun guru-guru bertekad untuk mengajar kami melalui kelas online dan Didik TV untuk memastikan tiada gangguan kepada pendidikan kami. Saya berharap kami semua akan mencapai kecemerlangan dalam SPM dan mengembangkan bakat kami dalam bidang sains komputer supaya boleh menyumbang kepada negara dalam kerjaya kami pada masa hadapan. Semoga berjaya kepada semua rakan seperjuangan saya dan selamat Hari Guru kepada warga guru SAB. Terima kasih. Assalamualaikum dan hai semua. Saya Muhammad Arif Bayu Zamri dari Sekolah Menengah Kebahasaan Kemuti Bakti. Tahun ini saya akan menduduki SPM. Tahun ini juga sangat mencabar dalam suasana pandemik dan PKP. Walau bagaimanapun, saya akan terus belajar khususnya subjek sains komputer yang diajarkan oleh guru saya iaitu Puan Nur Zairin. Kerana saya suka subjek ini, saya sudah belajar asas sains komputer dari tingkatan 1 lagi dan sambung subjek sains komputer pada tingkatan 4. Banyak bahasa pengatur caraan saya sudah belajar seperti Java, PHP, HTML dan JavaScript, dan berharap
akan berjaya dengan cemerlang dalam subjek ini. Kepada semua juga saya ucapkan good luck. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan. Saya Shinma Khan daripada Sekolah Aminuddin Baki, Kuala Lumpur. Subjek kegemaran saya di sekolah adalah subjek sains komputer kerana saya amat menggemari topik coding. Ramai yang mengatakan aliran sains komputer adalah aliran yang paling susah, tapi bagi saya ia tidaklah susah mana kerana dengan bantuan guru saya dan rakan-rakan saya dapat memahami semua bab-bab di dalam tajuk sains komputer dengan mudah, dan insya-Allah kami serakan yang mengambil sains komputer dapat menjawab soalan SPM dengan cemerlang dan mendapat keputusan yang cemerlang juga. Terima kasih. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Akmal Nazri. Baik, kita dah tahu dah subjek hari ini yang kita nak belajar iaitu subjek Sains Komputer bersama dengan Cikgu Masyitah daripada SMK Aminuddin Baki. Dan sekarang ini, kita nak tahu siapa sekolah pilihan hari ini. Katanya pelajar-pelajar ini memang orang kata sekolah, orang kata pilihan harapan Cikgu. Sekolah untuk diorang ni nak dapat straight A. Inilah muka-mukanya. Jadi kita nak berkenalan dengan mereka sekarang ini. Hello, apa khabar? Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Wah, ramai cikgu hari ini 6 orang. Ramai. Okey. Jadi tanpa membuang masa lagi, jom kita perkenalkan. Kita ada siapa ni? Jonathan. Silakan perkenalkan diri awak. Okey, salam sejahtera kepada host kita Encik Akmal Nazri dan hello. Kita. Saya Jonathan Situn Sian dari SMK Aminuddin Baki. Awak ambil berapa subjek ni, Jonathan? Saya ambil 9 mata pelajaran. 9. Okey, seterusnya. Siapakah? Ini dia, Afham. Ya, saya. Ya, perkenalkan diri anda. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. Saya Afham Nabil bin Abdul Nizam dari Sekolah SMK Komputer Bakti. Alright. Awak ambil berapa subjek, Afham? 9 juga. 9 juga. Okey, seterusnya. Pelajar lelaki seterusnya, silakan. Okey. Assalamualaikum kepada host. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Arif Bayu Zamri dari Sekolah Menengah Kebahasaan Kemuting Bakti. Okey, 9 subjek juga Ya, 9 juga. Alright, nice. Okey, seterusnya pelajar perempuan yang pertama kita nak berkenalan, Shinma Han. Betul ke saya sebut? Ya. Okey, sila kenalkan diri awak. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. Saya Shinma Han daripada Sekolah Aminuddin Baki. Okey, nice one. Dan seterusnya kita ada siapa tu? Syaza, kalau tak salah saya. Ya, saya. Assalamualaikum and hi everyone. My name is Syazatun Kristina and I'm from SMK Aminuddin Baki KL. Alright, nice. And yang terakhir, siapa ni? On mic. Tak dengar nama awak. On mic dulu. Dah tekan on mic. Cakap. Salam sejahtera. Saya Nadini Batrisha binti Yasmin daripada SMK Komputer Bakti. Okey, baik, ini dia cikgu harapan sekolah ni untuk mendapat straight A, insya-Allah. Jadi saya pasti mereka dah bersedia bagi pelajar-pelajar SMK Aminuddin Baki dan saya pasti anda juga yang sedang menyaksikan secara langsung ini pun dah bersedia. Jadi tanpa membuang masa lagi, ayo kita mulakan kelas kita dengan bismillahirrahmanirrahim. Silakan Cikgu Masyitah. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, hai semua, apa khabar? Okey, bersama semua hari ini saya Cikgu Masyitah dari SMK Aminuddin Baki. Okey, cuma saya nak perkenalkan lagi sekali lah. Silakan cikgu. Sebenarnya 6 orang murid ni dari 2 buah sekolah. Oh, okey. 3 orang dari SMK Aminuddin Baki dan 3 orang lagi dari SMK Kemuting Bakti daripada Perak. Oh, daripada Perak juga. Jadi kita cuba berkolaborasi lah. Boleh. Okey. Jadi saya teruskan. Okey, so hari ini kita akan belajar tajuk subjek sains komputer tingkatan 4 iaitu dalam bab pengaturcaraan. Okey. Subtopik 1.6 iaitu sub aturcara dan modular. Okey. So boleh saya teruskan? Boleh cikgu. Okey. Struktur data dan modular saya teruskan.
Okey, untuk murid-murid, so ini adalah standard pembelajaran yang perlu dicapai bagi subtopik ini, iaitu yang pertama, menerangkan struktur tata susunan. Okey, in English dia array lah. Okey, satu dimensi, iaitu ada dua perkara yang murid perlu kuasai, isytihar nilai dan membuat umpukan nilai awal. Yang kedua, menggunakan sub atau cara dan memahami konsep menghantar parameter ke sub atau cara dan mengembalikan data. Yang ketiga, membezakan antara function dan prosedur pada sub atau cara. Dan yang keempat, menulis satu cara bermodular yang mengandungi struktur tata susunan. So, keempat-empat ni perlu dikuasai oleh murid. Okey. Okey. So, sudah bersedia murid-murid semua? Dah cikgu, daripada semalam dah bersedia cikgu. Okey, bagus. Daripada semalam diorang dah duduk depan laptop diorang cikgu. Okey, betul. Bagus. Okey, kita teruskan. Okey, so saya buat penerangan sedikit lah. Boleh. Ataupun kita nak minta murid kita buat penerangan. Boleh. Saya nampak tadi Dini. Dini ke namanya Dini? Dini nak cuba? Dini. Okey, apakah tata susunan yang awak faham? Maksud tata susunan yang awak faham? Dini? Dini... Dini dengar ke suara cikgu? Ya, saya. Cari apa tu? Okey, kata saya teruskanlah. Boleh? Dini? Okey, dan semua kita tengok sama-sama apa yang saya nak sampaikan. Okey, tata susunan ialah satu struktur data yang boleh digunakan untuk menyimpan senarai nilai daripada jenis data tertentu. Okey, so saya daripada takrifan ini, boleh tak kamu kenal pasti keyword yang penting berkaitan dengan takrifan tata susunan? Jonathan nak cuba? Boleh cikgu. Keyword yang pertama ialah menyimpan senarai nilai. Okey. Daripada ada lagi? Oh, ada lagi. Daripada jenis data tertentu. So ada keyword yang penting yang perlu dikuasai lah atau yang difahami oleh murid, iaitu menyimpan senarai nilai. Menyimpan senarai nilai bermaksud ada lebih daripada satu. Okay? Nilai itu lebih daripada satu. Okay, sebelum ni murid mungkin biasa dengan pemboleh ubah. Okay, pemboleh ubah itu ia adalah satu nilai yang diumpukkan kepada satu pemboleh ubah. Tapi tata susunan ialah juga pemboleh ubah, tapi dia adalah senarai nilai atau lebih daripada satu yang diumpukkan kepada pemboleh ubah. Okey. So untuk tingkatan 4 murid akan belajar Java. So ini takrifan lah dari segi konsep Java. Itu koleksi data yang disimpan dalam ruang memori yang mempunyai tertinggal jenis data. Jenis data sama. Jenis data yang sama. Tertinggal. Okey, boleh saya teruskan? Okey, ini adalah kenapa kita belajar tata susunan, iaitu teknik yang paling sesuai untuk cetak atau baca data yang lebih dari satu. Okay, contohnya bagi 100 orang pelajar, dapat mudah dibaca dengan guna satu pemboleh ubah je. Kemudian lebih cepat dan memudahkan kerja lah. Seterusnya. Ini contoh yang saya maksudkan tadi, pemboleh ubah biasa atau pemboleh ubah mudah. Kalau dekat sini, senarai markah ini diumpukkan kepada setiap pemboleh ubah. So ada banyak pemboleh ubah yang digunakan. Tapi kalau kita menggunakan tata susunan, kita cuma umpukkan kepada satu pemboleh ubah saja. So itu antara kebaikan dia lah. Pemboleh ubah tata susunan ada dua cara pengisytiharan lah yang boleh murid ataupun kita guna. Satu yang pertama seperti ini. Yang pertama ini ialah jenis data. Jenis data. Comel tulisan cikgu Yang 4 segi ni apa, Akmal? Yang mana 4 segi tu cikgu? Nasib baik dulu saya tak sempat nak ambil subjek ini. Jadi saya nak tanya Shinma lah. Shinma, yang 4 segi tu apa Shinma? Macam ada kotak kecil tu. Shinma? Yuhu. Bracket. Bracket cikgu. Apa nama bracket ni? Oops. Saya lupa. Okey. Sebab sekarang mereka tingkatan 5, saya lupa kan. Okey. Ini dinamakan, ada siapa nak tolong? Siapa tahu? Sebab cikgu nak bagi duit raya ni. Bracket.
Square bracket ya. Okey, cantik Syazah. Sila tinggalkan nombor akaun ya. Okey, dan seterusnya ini ialah nama pun boleh ubah untuk tata susunan lah. So ini ialah pun boleh ubah tata susunan. Dan kemudian ini ialah senarai nilai tadilah. Oh, yang ada 37, 98, 74, 56, 78. Markah-markah semua. Okey, markah-markah. Baik. Okey. So kalau pemboleh ubah biasa, kita kena guna banyak pemboleh ubah. Untuk pemboleh ubah tata susunan hanya satu saja. Hanya satu saja. Okey. So satu lagi cara kita boleh isytiharkan seperti ini. Okey, sama juga integer. Okey, ini ialah jenis data. Tapi saya nak refleks juga kepada murid. Apa lagi contoh-contoh jenis data yang kita boleh guna? Kalau untuk markah, apa lagi contoh jenis data yang kita boleh guna? Cepat, siapa tak dapat jawab, cikgu nak datang gegar rumah korang ni. Afham? Boleh Afham? Afham boleh Afham? Selain daripada integer, apa lagi jenis data kalau untuk markah? Nama? Bukan. Untuk markah, ada tak lagi jenis data yang sesuai? Boleh? Ada ke? Okey, saya bantu ya. Kita boleh guna double. Oh, tak boleh cikgu dia kata. Okey, double Double. Selain daripada integer, kita jenis data jenis-jenis data ni nak ulang kaji kan. Okey, kita ada karakter. Okey, kita ada apa lagi? Double char, lepas tu string. Okey. Ini yang asas yang patut dikuasai oleh murid. Ni sebagai contohlah. Okey. So kalau untuk markah double sesuai lah. Tapi kita gunakan nombor perpuluhan lah. Double ialah jenis data untuk nombor perpuluhan. Baik. So ini adalah cara dia, umpukan dia new. Okey. Dia punya jenis data dan dalam square bracket ini ialah blok memori atau ruang memori yang kita guna. So ruang memori itu kita kira macam ni. Okey. Ini ialah 1, 2, 3, 4, 5. Sebab tu dalam ni kita buat 5. Sebab kita nak masukkan 5 nilai. Okey. So ini pemboleh ubah tata susunan. Dia punya cara pengisytiharan dan umpukan awal. Ini semua mereka dah belajar cikgu Sewaktu di tingkatan 4. Masa tingkatan 4. Ini bab berapa sebenarnya cikgu? Bab 1. Bab 1. Subtopik. Guys, bab 1 guys. Form 4. Sebab PKP cuti lama kan. Kita takut juga ni. Tak apa, sebab tu kita ada Didik TV cikgu. Ya, sebab untuk tu. Kita refresh Alhamdulillah. balik. Okey, insya-Allah. Saya teruskan. Boleh cikgu. So ini yang dimasukkan blok memori. Okey, so ini adalah blok memori. Ada 5 bilangan blok memori. Okey, so yang di dalam ini kita panggil elemen. Elemen cikgu elemen. Nilai-nilai ni kita panggil elemen. Dan siapa nak jawab? A ni apa? Volunteer. Siapa? Saya cikgu. Silakan Arif. A itu ialah indeks. Betul. Okey. Bagus. Okey, so A ialah indeks. So ini ialah tata susunan. Okey. Yep. So kita teruskan. Soalan 1. Dah sampai soalan dah cikgu Saya buat sebab ada 2 topik. So kita bagi penerangan soalan. Kalau kita nampak Afham terbelik-belik kertas apa yang dia belik-belik tu Afham. Daripada tadi awak belik kertas awak terbelik-belik. Okey, soalan pertama cikgu silakan. Okey, soalan 1 ini adalah bahan rangsangan. Okey. Kita tengok yang mana satu baca soalan berdasarkan maklumat di atas, berikan output bagi atur cara. Berikan output bagi atur cara berdasarkan maklumat di atas. Okey, ni kita minta pelajar buat ke atau cikgu nak contoh dulu? Okey, saya buat contoh dululah. Boleh. Okey, kalau kita tengok ini ialah pengisytiharan macam saya cakapkan tadi lah. String. Kenapa string? Sebab string ialah untuk gabungan aksara ataupun untuk karakter lah. Kalau integer tadi nombor so ni kemudian simbol yang square bracket tadi dan pemboleh ubah ni namanya nama. Dan yang di dalam ni ialah nilai-nilai ni ialah nama. Nama. Okay, Aila, Alisha ni. So ni saya guna nama anak saudara saya. Rindu lama tak jumpa. Hari raya tak jumpa. Bayar anak saudara cikgu tau. Okey. Royalty. Okey, so dan arahan soalan system.out.println nama 2. So nama 2 dekat sini merujuk kepada indeks.
So, bila dapat soalan macam ni, apa yang murid perlu buat ialah tulis indeks. Okey, macam mana kita nak tahu indeks? Indeks bermula dengan kosong. Indeks bermula dengan kosong. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6. So, kalau soalan dekat sini, sistem .out.print line, ini ialah sinteks untuk memberi arahan kepada komputer untuk cetak atau buat paparan, print, keyword print. So, nama, merujuk kepada nama pembuluh ubah tata susunan pada indeks 2. So, kita tengok mana indeks 2. So, indeks 2 ialah Auni. Indeks, betul. So, jawapan dia Auni. Oh. Okey, so itu ialah outputnya. Okey, boleh? Faham semua murid? Faham ke? Ada nak tanya soalan apa kepada cikgu? Okey, boleh? Saya teruskan? Ke okey? Okey, cikgu. Okey. Alright. Saya teruskan soalan 2. Okey, apakah saiz tata susunan? Di atas. Saiz tata susunan. So, saiz tata susunan ialah bilangan elemen. Okey, tadi saya dah sebut indeks kan? Indeks bermula dengan kosong. Tapi bilangan elemen ialah bilangan nilai yang ada dalam tata susunan. So, bilangan mula dengan 1. Ayla ni 1. Ni 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. So, jawapan dia 7. Saiz tata susunan ialah 7. Okey? Boleh? Baik. Saya teruskan. Boleh, cikgu. Soalan senang je. Sebab tu saya kata, kalau study, memang boleh skor. Dan kalau dia faham apa itu saiz tata susunan dan sebagainya, insya-Allah pelajar boleh menjawabnya dengan mudah. Okey. Okey, teruskan. Okey, apakah jenis data? Aku mahu nak cuba jawab. Saya takut, cikgu. Takut, okey. Saya bukan takut salah, cikgu. Saya takut nanti. Saya mintalah pelajar-pelajar ini, cikgu. Sebab diorang yang ambil SPM kan. Okey. Siapa nak cuba jawab? Okey, siapa? Boleh angkat tangan? Siapa yang belum cakap lagi? Siapa nak cuba? Syazwan nak cuba? Tak apa, kalau salah pun kita belajar. Betul, cikgu kan? Memang kita student, memang kita kena buat silap supaya kita boleh memperbaiki diri kita. Yes, cikgu. Okey, siapa? Siapa nak cuba? Syazah angkat tangan, cikgu. Saya nampak Syazah angkat tangan. Okey, Syazah. Awak rasa apakah jawapan bagi soalan ini? Iaitu apakah jenis data yang digunakan berdasarkan rajah itu, Syazah? Jenis data dia string. Ya, betul jenis data string. Macam tadilah saya terangkan, kita tengok dekat depan ni. So jenis data itu ialah string. Cikgu, dari sini saya dapat tahu diorang sebenarnya bukan tak tahu, diorang malu sebenarnya, cikgu. Ya. Malu. Malu. Okey, seterusnya soalan 4. Apakah nama pembuluh ubah yang digunakan? Ni cikgu dah sebut tadi, saya ingat. Aku mahu nak cuba. Lagi sekali saya tanya. Saya bagilah dekat kawan saya dulu, cikgu. Saya lepaskan dulu diorang. Okey. Okey, siapa nak jawab apakah nama pembuluh ubah yang digunakan, guys? Cikgu, saya nak cuba boleh? Silakan, Chin Ma. Nama pembuluh ubah dia adalah nama. Ya. Betul. Betul. So kita tengok kat sini. Nama. Okey, boleh? Saya teruskan. Okey, kita nak terus tengok apakah soalan nampak, cikgu, dia kata apakah output yang terhasil? Saya rasa, cikgu, yang terbaik sekarang apa tahu, cikgu? Kita berhenti rehat sekejap. Okey, boleh, cikgu? Okey, kepada anda semua, Aib nak pergi mana tu? Jangan pergi mana, jangan pergi jauh sangat. Okey, kita akan nak sambung lagi bagi subjek sains komputer selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga Cikgu Mashita bagi subjek sains komputer. Cikgu, dengar kata tadi kita nak tahu kan apakah output yang terhasil. Jadi kita boleh tanya pelajar-pelajar kita, cikgu? Okey. Baik, siapa nak jawab bagi soalan apakah
output yang terhasil ini, guys? Boleh saya tanya dulu? Boleh, cikgu, silakan. Okay. Sebelum untuk menjawab soalan 5 ni, Yap. Cuba bagi tahu kat cikgu, berapakah bilangan elemen pada soalan ni? Adakah A? Berapa bilangan elemennya? Berapakah bilangannya? 7. 7. Ramai jawab 7. So, kita tengok betul ke? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, 7. So, indeks pula? Indeks akhir berapa? 6. Indeks akhir sampai 6 ya. Sebab dia mula dengan kosong sampai 6. 0, 1. Indeks mula dengan 6. So kalau murid jawab 6 tu betul lah. Sebab maksudnya dia faham beza antara bilangan elemen dengan indeks. Cikgu, indeks memang kita akan mulakan dengan bilangan kosong ke, cikgu? Ya, indeks mulakan dengan bilangan kosong. Okey. Dia bukan apa, Akmal. Dia murid ni dia selalu tertukar antara dia tak dapat bezakan antara bilangan elemen dengan indeks. Kadang-kadang dia anggap sama. Tapi sebenarnya tak sama ya. Bilangan elemen ialah kita kira yang 7. ni. Ini mula dengan 1. Ayla maksudnya bilangan elemen ialah berapa yang ada dalam blok memori ni. So kita ada 7. Tapi indeks bermula dengan kosong. Itu keyword dia. Ingat indeks, ingat kosong. Indeks kalau elemen bermula daripada 1. Ya. Okey, jap cikgu saya nak install sekejap. Okey dah cikgu. Okey. So bila kita tengok soalan ni, dia minta 7. Okey. So apakah output yang terhasil? Apakah output yang terhasil? Cikgu tanya soalan, cikgu bukan bagi jawapan. Saya nak tanya. Okey, siapa nak cuba? Alright, Jonathan, silakan. Baik, untuk soalan ini, outputnya ialah dia tidak akan mengeluarkan output kerana ada ralat masa larian. Kerana indeks 7 berada di luar batasan tata susunan. Ya, betul. Lengkap jawapannya, cikgu. Ya. Kalau markah 1, saya boleh tambah lagi 1. Kalau boleh, cikgu. Tapi SPM tak boleh lah. Kita tengok skema. Okey, sebab soalan tanya output saja. So, tiada output lah. Okey. Sebab apa, Akmal? Sebab soalan bahan rancangan ni atau soalan ni, sistem doa dia nama 7. So, pada indeks 7. Kita tak ada indeks 7 di sini. Betul, kita indeks sampai 6 saja. Ya, dia ada. Dia tak ada dalam tata susunan. So, dia tak akan mengeluarkan output tapi dia mengeluarkan ralat. Ralat itu dinamakan ralat masa larian. Ralat masa larian. Ralat masa. Okey, dah kebetulan dah masuk ralat. Boleh saya tanya pula? Apakah lagi nama ralat yang lain yang kamu tahu? Yang ingat? Ini tak ada dalam tajuk ni tapi saja saya tanya. Nak refresh balik. Ya. Okey. Apa lagi nama ralat selain daripada ralat masa larian? Ini nak cuba? Arif nak jawab dulu. Okey, siapa? Ralat sinteks, cikgu. Ralat sinteks, okey betul. Okey. Ada lagi satu? Afam tadi nak jawab? Ralat logik. Ralat logik, okey. Betul. Ada 3 ralat sinteks, ralat logik dan ralat masa larian. Okey, bagus. Nampak ada persediaan dah juga tu. Nampak ada peningkatan di situ. Ya, betul. Saya pun rasa lega lah. Lega, cikgu. Okey, saya teruskan soalan seterusnya. Okey, soalan ke-6 ialah apakah output, masih output juga apakah output yang terhasil bagi soalan ini? Saya tahu dia macam ada kena dengan AUNI, cikgu. Okey, Akmal jawab AUNI. Betul ke? Betul tak? Ada siapa nak jawab? Betul ke salah? Atau salah? Siapa nak komen? Cima nak jawab? Betul. Betul. Afam cakap betul, cikgu. Siapa jawab? Afam jawab betul. Okey. Ada tak yang nak jawab salah? Ada tak? Saya salah. Kenapa? Okey, kenapa Shinma? Sebab kat situ ada ralat sinteks. Kenapa awak cakap dia ralat sinteks? Sebab ada panggilan elemen kat dalam sistem outprint line. Dekat panggilan elemen. Ada jawapan yang ada jawapan lain? Ada jawapan lain? Ada nak cuba lain? Sebab panggilan elemen tidak dibenarkan dalam jenis data string. Okey. Ini lebih tepat. Okey, panggilan elemen bukan elemen ni sebenarnya, ini ialah indeks.
Oh, itu indeks cikgu. Indeks dekat sini, okey Akmal, bila dia guna double quote, itu maksudnya string. String. Okey. Sedangkan indeks itu ialah nombor, integer. Okey. So bila string, dia mengeluarkan ralat sintaks. Okey. So salah lah. Bukan salah, tak ada output. Tiada keluar output. ralat. Dah lah, tak ada output, salah pula tu. Ralat pula tu. Afham cakap betul tadi ni. Baru. Sama, kita study lagi. Tak apa, kita belajar kan, kita refresh. Tak apa. So, Baik. mungkin lepas ni lagi faham kan? Betul. So, ingat ya, dalam ini hanya nombor saja. Hanya Okay, nombor sebab dia saja. adalah indeks. Kan tadi cikgu cakap kosong dan sampai sampai sinilah. Nombor yang ada dalam ni, dia akan mengeluarkan output. Okay, dalam tata susunan. Jadi jawapannya bagi soalan ini adalah apa, cikgu? Ralat sintaks. Ralat sintaks. Ya. Okey. Baik. Kalau tanya output, tiada output. Tiada output. Okey. Okey, soalan seterusnya, soalan 7. Sama juga, apakah output? So, apakah jawapan dia? Boleh saya cuba ya? Okay. Boleh, silakan. Okey, dia kerana bilangan elemen tidak dibenarkan kerana tidak menggunakan nombor indeks sebab dia menggunakan hana. Dia menggunakan ataupun macam jawapan tadilah panggil indeks ini adalah jenis string memanggil string. So tak boleh ralat sintaks. Ralat sintaks. Okey. Okey. So soalan 8. Okey, ini untuk menjawab standard pembelajaran lah. Okey, soalan 8 ini ialah isytiharkan tata susunan berjenis integer. Okey, saya pun ada bagi penegasan kat soalan. Bagi pemboleh ubah markah yang mempunyai nilai 45, 67, 89, 43. So, saya minta semua murid lah menjawab. Kita tengok siapa yang salah. Okey. Okey, semua murid boleh jawab. Tuliskan pada kertas. Dan mungkin kongsikan pada kamera. Okey, sambil-sambil diorang buat tu cikgu Cikgu, sebenarnya bagi subjek ini kan, apa sebenarnya yang membuatkan pelajar-pelajar ini dia confused cikgu ataupun dia susah nak jawab? Adakah dia tidak faham kehendak soalan itu ataupun format dia cikgu sebenarnya? Cikgu rasa adakah sebab yang macam tadi kalau saya dapat lihat lah apa yang saya dapat lihat tadi, pelajar macam okey kalau bila dia tanya macam saiz tata susunan itu saya nak tanya cikgu dah ada jawapan dah. Syazah angkat dulu. Okey, Syazah boleh tunjukkan jawapan. Okey. Murid-murid boleh tak ke belakang sedikit kertas itu? Okey. Okey macam tu. Ya, ni cikgu. Integer markah 45, 67, 89. Okey. Okey, ini Syazah. Okey, jawapan. Okey, yang lain pula kalau kita tengok Jonathan punya pun sama. Ya, saya nak tengok semicolon. Ada tak yang tertinggal semicolon? Kalau kita nampak Afan masih Arif boleh ke belakang sikit. Arif ke belakang sikit Arif. Ke tengah sikit. Ke kanan. Lagi. Tut. Okey macam tu. Ada. Afham tak ni? Okey. Okey, tak apa. Betul. Itu dia. Jawapan daripada Afham betul juga. Ya, betul. Okey, itu kalau hujung dia ada huruf apa? I ke apa tu cikgu? J ke apa? Mana tu? Yang hujung tu. Itu ialah semicolon. Semicolon. Titik ni. Okey. So sintaks kena ada ni lah. Sebab tu saya nak tengok yang tu je. Sebab selalunya student dia betul dekat situ, dekat sini tertinggal. Okey. Sebab dia pengisytiharan tata susunan, dia adalah sintaks. So kita kena itulah yang mungkin kritikal sikit dalam sahaja sains komputer, terutama kalau ditanya soalan berkaitan dengan kod atur cara. Titik, bracket tertinggal pun boleh menyebabkan kesalahan. Jadi sebab tu kita tengoklah. Baik. Okey, so sebenarnya selesai soalan 8 dan kita untuk seterusnya ialah tajuk yang seterusnya. Okey, tajuk seterusnya iaitu berkaitan dengan fungsi dan prosedur. Baik. Okey. So saya telah ringkaskanlah. Okey. Bukan saya ringkaskanlah, sebenarnya saya merujuk pada guru pakar juga ni sebenarnya. Okey, nota ini daripada cikgu senior sebenarnya. Okey. So fungsi dan prosedur Okey, so sebelum tu saya bagi tahu sikitlah.
kenapa kita nak kena tahu tentang fungsi dan prosedur? Okey, di dalam satu sistem yang kita belajar dalam komputer, okey, dia akan menggunakan kod atau cara yang panjang. Oh, okey. So kod atau cara yang panjang ni perlu dibahagikan kepada kumpulan-kumpulan kecil. Dia macam kita lah, kalau kita nak sambut hari raya contohnya, setiap ahli keluarga tu ada peranan masing-masing. Dia buat tugas yang tertentu kan. Kalau semua dia buat, akhirnya nanti sambutan raya tu pun dia dah penat kan. Sama lah juga dalam satu kod arahan komputer, kita pecahkan dia kepada peranan tertentu. So kita bahagikan dia pada kumpulan kecil dan peranan ini kita namakan dia fungsi dan prosedur lah. Okey. So saya tunjukkan dua-dua kiri dan kanan ni perbezaan lah. Okey. So untuk fungsi, okey kat sini ada pembetulan ni. S kecil sepatutnya. S kecil okay. Statik sebab tu. tu nama, sebab tu saya kata dia kena kritikal lah. Student kena alert. Okey, so untuk fungsi dan prosedur, pengisytiharan dia atau pengisytiharan definisi dia menggunakan tulis titik. Kemudian ada jenis data. Jenis data tadi kita dah sebut, contoh integer, string, character, double, okey, tata susunan dan sebagainya. Kemudian nama fungsi. Kenapa saya buat nama fungsi? Sebab ia adalah pemboleh ubah, so dia tak boleh ada space. Dia tak boleh ada jarak, dia kena rapat. So dia nama fungsi. Okey. So untuk prosedur pula sama juga, tapi kat sini, okey, kat sini dia tulis jenis data. So jenis data ni bergantunglah data apa kita nak guna tu. Tapi kalau untuk prosedur, dia menggunakan void. 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 Void ya. Okey, kemudian nama prosedur sama juga, nama prosedur ni sebenarnya pemboleh ubah lah. Okey. So kita isytiharkan dia jenis data macam ni ya. Contoh saya terus tunjuk contoh lah. Contoh dia macam ni lah. Saya tunjuk yang bawah ni. Statik. Okey, ada statik. Integer jenis data. Nama fungsi dia tambah. Kemudian ada bracket. Ini bracket ni kita panggil round bracket. Round bracket. Okey. Okey, untuk prosedur, okey, kita ada static, void, nama pemboleh ubah dia, nama prosedur dia, sama juga round bracket. Okey, kalau tengok round bracket dalam ni kosong. Sebab dalam ni tak ada parameter. Tapi untuk contoh yang di atas ni, dalam round bracket ada parameter. Ni ada parameter. Ni ada parameter. Okey. So apa dia parameter? Apa dia parameter? Kawan-kawan, fikir dulu apa jawapan dia. Sebab kita berhenti rehat dulu, cikgu boleh sekali lagi. Alright, kepada anda semua, ingat soalan cikgu. Apa dia parameter? Kalau nak tahu apakah jawapannya, selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Cikgu, parameter tu apa sebenarnya, cikgu? Okey, kita... Jangan tahu. Kita rehat. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Akmal Nazri. Tadi sebelum kita nak berhenti rehat, cikgu ada menanyakan satu soalan kepada pelajar-pelajar semua, iaitu apa itu parameter, cikgu? Ya. Apa dia parameter? Kita tanya ni pelajar-pelajar, saya pasti masa telah diberikan sebanyak setengah jam tadi. Diorang pun dah tahu. Jadi siapa boleh jawab soalan cikgu? Apa itu parameter? Siapa nak jawab? Okey, silakan Dini. Pemboleh ubah yang membolehkan subatur cara menerima nilai daripada pemanggil. Betul. Okey, pemboleh ubah yang menerima nilai daripada pemanggil. Bagus. Okey, so pemboleh ubah ini daripada bahagian ni lah, contoh kalau fungsi integer nombor 1, integer nombor 2, okey, dia hantar oleh pemanggil. Nanti kita tengok apa dia pemanggil. Okey. Siapa yang panggil? Okey, terus. Okey, so ini contoh pengisytiharan lah. Okey. So tengok dekat sini. Siapa yang boleh bagi tahu cikgu apa perbezaan antara fungsi dan prosedur pada kod arahan fungsi dan prosedur dalam contoh ni? Cikgu, abang kameraman angkat tangan, dia nak jawab. Apa dia? Jawapannya? Bagi dia orang. Okey.
Okey, Mudah siapa je. dia? Okey, Jonathan, silakan. Okey, jika kita lihat pada bahagian fungsi, ada keyword return, manakala untuk bahagian prosedur tak ada keyword return. Okey, betul. Okey, betul ya. Pada fungsi ada keyword return. Dan pada prosedur tiada keyword return. Okey. Itu perbezaan dia. Okey, so untuk makluman semualah. Okey, return ni bermaksud pada bahagian fungsi dia boleh mengembalikan nilai pada main nanti. Okey, so jawapan misalnya integer jawapan, integer nombor ni dia akan dapat daripada pemanggil tadi yang macam Dini cakap. Kemudian integer jawapan, nombor 1 tambah nombor 2, katakan dia terima 5 dan 6. So dia akan tambah 5 dan 6. Dia akan mendapat 5 dan 6 ni 11. 11 ni adalah diumpukkan kepada jawapan lah. So jawapan yang membawa nilai 11 tu akan dihantar kepada pemanggil. Okey. Tapi untuk prosedur dia tidak boleh mengembalikan nilai. Oh, okey. Kenapa cikgu? Sebab prosedur dia menghantar kawalan kembali kepada main tapi dia dia tidak mengembalikan nilai. Itu peranan dia lah. So macam ni kalau katakan dia terima daripada pemanggil 5 dan 6. Okey. Jawapan dia 6, 1 tambah 6, 2. So dia akan tambah, so dapat 11. So apa dia buat kat sini? Sistem dia just buat paparan. Dia buat, dia cetak sahaja. Dia tak buat operasi matematik lain lah. So dia jadi, dia paparkan jawapan 11. Begitu. So ini dia boleh mengembalikan nilai, prosedur tidak mengembalikan nilai. So kalau dalam satu sistem yang besar, selalunya kalau ada fungsi yang berulang kali kita guna, kita akan gunakan fungsi. Maksudnya berulang kali mungkin kita akan buat operasi kan. So kita gunakan fungsi. Ya, faham ke pelajar-pelajar? Shinma faham, Shinma? Kenapa mata macam kecil je Shinma tu? Faham. Okey, alright. So kita tengok seterusnya. Okey, ini ialah panggilan lah, maksudnya sinteks dia. Ni kira pemanggil lah. Okey, dia panggil pada main. Okey, untuk fungsi. So untuk fungsi, nampak ini ialah fungsi. Sebab tambah, kemudian ada bracket. Ini pun sama, tambah, ada bracket. Cuma membezakan dia ialah fungsi dia umpukkan kepada penyataan lain. Okay, sebab fungsi dia tak boleh berdiri sendiri. Dia tak boleh berdiri sendiri, dia adalah sebahagian dari penyataan. Okey. Maksudnya dia mesti guna dengan penyataan lain lah, ataupun umpukan ataupun untuk cetakan. Tapi prosedur special dia boleh berdiri sendiri. Tak perlu pun dengan penyataan lain. Itu perbezaan dia cikgu? Ya. Okey. Okey, seterusnya ni saya konklusikan. Okey, apa persamaan untuk fungsi prosedur? Dia mengembalikan kawalan. Baik. Yang lain ini ialah perbezaan seperti yang jelaskan tadilah. Okey. Okey, so kita nak masuk ke soalan. Ini yang saya tunggu cikgu. Okey. Okey, untuk soalan 9. Berat ni cikgu, saya nak jawab cikgu. Sebab tu saya kata kadang student dia tengok cacing kerawit ni semua dia takut nak ambil subjek. Saya tak nampak ada cacing kerawit. Yang ni. Yang hujung tu, simbol tu. Jadi dia rasa susah. Tapi sebenarnya kalau faham, boleh buat. Okey, baik. Soalan dia, cikgu, silakan. Okey, soalan ini ialah kenal pasti sub atau cara main. Okey, sebenarnya soalan 9 ini ada beberapa soalan lah. Adalah sebenarnya nanti nak jawab kepada soalan yang ke nombor berikutnya lah. Okey. Nombor 1, kenal pasti sub atau cara main. Okey. Saya terus shortcut lah. Boleh cikgu. Takut tak sempat kan. Okey, so sub atau cara main. Okey, ialah ini pada baris 3 hingga baris 6. Okey, dia bermula, tengok public static void main. So dalam sub atau cara main inilah terletaknya pemanggil. Okey. Pemanggil. Ataupun dia yang
call fungsi atau prosedur. Okey, kalau dalam contoh ni, mana dia fungsi atau prosedur yang dia panggil? Yang ni, kita tengok ada nama pun boleh ubah. Ada, dalam ni ialah ini ialah dia punya kita panggil nilai yang dia nak hantar tadi kat bawah ni. Oh, okey. So nilai yang dia nak hantar ialah senarai nombor. Senarai nombor tu ni kita tengok kat atas ni. Ni dia menghantar tata susunan. Okey. Okey. Kita tahu ni pemanggil. So soalan nak tahu sub atau cara main. Sub atau cara main ni ialah di sinilah ataupun kita panggil dia pemanggil. Okey, soalan 10. Okey, sub atau cara papas senarai. Papas senarai ini maksudnya siapa yang kena panggil? Siapa yang kena panggil? Kita tengok ejaan dia. Papas senarai. So yang kena panggil ialah ini. Oh, yang nombor kat 8 tu cikgu Ya, maksudnya arahan ini memanggil sub atau cara ini. Papas senarai ini memanggil sub atau cara ni untuk dibuat menjalankan arahan lah. Okey. So definisi sub atau cara ialah dari 8. Okey, kita tengok 8 sehingga sini ni buka bracket. Okey, sampai sini. Okey. Okey, so maksudnya lagi sekali saya beritahu, pemanggil dia panggil. Panggil ni. Okey, so seterusnya okey. Maksudnya pemanggil satu cara papas senarai tadi saya dah bagi tahu ini dia panggil ni. Betul. So maksudnya nak buat benda ni lah. Nak buat arahan ini. Okey. Parameter ni tadi Dini dah jawab parameter. Boleh tak Dini bagi tahu lagi sekali apakah parameter pada papas senarai? Bagi soalan ini Dini, silakan. Tadi dah faham, kemudian cuba jawab. Parameter bagi ni baris 8. Baris 8. 11. Ini 8 sampai 11. Oh, bukan. Parameter saja. Oh, parameter saja. Dini? Tadi Dini jawab parameter, so mana dia parameter? Parameter dia yang mana satu? Baris 8. Baris 8 cikgu. boleh sebutkan? In bracket dengan senarai nombor dalam betul. Ini yang ni yang digariskan ni. Ini ialah parameter. Okey? Boleh semua? Boleh ke? Boleh? Ada nampak macam loss dekat situ je. Macam saya tahu macam lama tinggal bagi subjek ini. Okey. Kalau ada soalan boleh je tanya apa-apa dekat cikgu Okey. Boleh? Seterusnya cikgu. Seterusnya. Okey, soalan 13. Jenis. Apakah jenis sub atau cara bagi soalan ini? Okey. Apakah jenis sub atau cara di atas? Macam tadi kita tahu parameter cikgu kan? Yang ini sub atau cara. Okey, saya just mudahkan. Jenis sub atau cara yang kita belajar hari ini ada dua, iaitu fungsi dan prosedur. So, apakah jenis atau cara bagi soalan ni? Prosedur. Sebab apa, Shima? Sebab tak ada return. Ya? Sebab tak ada return. Betul. Tak ada keyword return pada sub atau cara. Selain daripada tak ada keyword return, apa lagi? Ada yang lain nak tolong? Dia ada sistem .out.print. Maksudnya dia paparkan. Okey, sistem .out.print kurang tepat. Ada jawapan lain tak? Dia tak kembalikan data. Dia tak kembalikan nilai. Data. Mana nak tahu dia tak kembalikan nilai? Mana tahu dia tak kembalikan nilai? Macam mana? Mungkin cikgu boleh bagi jawapan yang bagi soalan ini. Oh, void tu. Void. Okey. Sebab dia void. Void dia tidak mengembalikan nilai.
Dia cuma memulangkan kawalan tapi dia tak kembalikan nilai. Kalau yang memulangkan nilai, dia guna jenis data. Kat sini dia guna integer, karakter ataupun lain-lain lah. Yang jenis data. Baik. Cikgu, nampaknya kita tak ada masa untuk kita nak sambung soalan seterusnya, Cikgu. Tapi mungkin Cikgu boleh bagi rumusan, Cikgu, secara ringkas dan padat, Cikgu, bagi subjek apa yang kita belajar hari ini. Boleh, Cikgu? Okay. Kalau saya minta student, boleh? Boleh. Sebab dah lama belajar. So, kita cuba dapatkan mungkin komen dari student. Apa yang kamu dapat hari ini? Ya. Siapa nak jawab? Pantas. Ada siapa-siapa? Okey, Jonathan. Alright, secara ringkas, Jonathan. Let's go. Ringkas. Okey, hari ini kita telah mempelajari perbezaan antara fungsi dengan prosedur. Yang kedua, kita dapat mengetahui dari satu cara tersebut bagaimanakah kita dapat mengenali fungsi dan prosedur. Okey. Fungsi dan prosedur saja. Ada lagi tak? Ada juga, ada contohnya untuk mengisytiharkan sesuatu tata susunan kita perlu mengikuti sintaks yang betul dan tepat. Okey, itu dia. Terima kasih banyak Jonathan dan saya juga harapkan kepada anda semua faham apa yang cikgu sampaikan tadi mengenai subjek kita sains komputer, struktur data dan juga modular. Betul cikgu? Betul. Okey, ada lagi satu info yang saya nak kongsikan kepada anda yang mana hari ini kes COVID sebanyak 7,478 yang mana ini merupakan satu angka yang bukan main-main. Kita kena pandang serius mengenai pandemik COVID-19 ini. Jadi saya nak tegaskan kepada anda semua, sila patuhi segala SOP. Okey. Orang kata setiap hari kes makin naik. Jadi kalau rasa tidak perlu untuk keluar ke rumah, tidak perlu. Kita jaga kita dan insyaAllah kita akan menang peperangan ini. InsyaAllah. Amin. Jadi cikgu sekali lagi terima kasih. Dan kepada pelajar-pelajar daripada SMK 2 buah sekolah ini cikgu. Terima kasih banyak. Dan juga saya doakan kepada anda sentiasa sihat, kekal selamat dan bolehlah untuk kita buat SPM nanti kan. Okey, pada anda semua kita jumpa lagi. Saya Akmal Nazri. Assalamualaikum. Ciao. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Halimah binti Idris, ibu kepada Muhammad Arif bin Zamri, mengucapkan selamat menduduki peperiksaan kepada murid-murid SPM 2021. Selamat belajar dan tabah menghadapi segala cabaran, segala rintangan dalam norma baru. Selamat berjaya kepada Muhammad Arif dan kepada pelajar satu Malaysia. Saya berharap semua murid akan belajar bersungguh-sungguh dan menggunakan masa dengan bijak kerana peperiksaan SPM berupaya mengubah lintasan hidup. SPM merupakan detik permulaan perjalanan yang panjang dan selain kecemerlangan akademik, saya berharap murid-murid akan belajar berdaya tahan untuk menghadapi onak dan duri liku-liku kehidupan yang pasti ditempuhi. Saya berdoa supaya anak-anak kami membesar menjadi anak yang soleh, patuh kepada ibu bapa, baik hati, suka menolong dan menyumbang kepada masyarakat. Selamat maju jaya. Ibuan, terima kasih kami ucapkan kepada semua guru yang mengajar anak-anak kami dengan baik dan penuh dedikasi. Sekian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. To my son Muhammad Amal Anwari bin Syazali, 5 amanah from SAP KL. And to all candidates of SPM 2021, please do the best for your SPM 2021 and good luck. From Cikgu Nur Azhar, SAB KL. Thank you very much.